Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya ada dua cerita seram. Cerita pertama adalah tentang seorang mangsa buli dan kisah kedua adalah kisah hutan Aokigahara. Kisah pertama ni terjadi kepada Faiz. Masa ni Faiz dan juga keluarga dia tinggal di kampung, di rumah nenek dia. Masa Faiz bersekolah menengah di kampung tu, Faiz selalu dibuli oleh seorang pelajar yang bernama Badrul. Badrul ni memang something lah dekat sekolah tu. Semua orang takut dengan dia, termasuklah cikgu. Semua cikgu pun takut dengan dia. Badrul ni punyalah jahat sampai dia sanggup pecahkan cermin kereta cikgu di sekolah tu. Tapi pihak sekolah tak boleh nak buat apa-apa sebab tak ada bukti yang kukuh. Kalau setakat kes-kes bertumbuk ni tak payah cakap lah. Badrul ni memang dah banyak kes. Kes polis pun ada. Sampai tahap guru besar di sekolah tu memang dah nak buang dia. Tapi bila dia fikir balik, dia kesiankan mak dan ayah Badrul ni. Faiz dan juga Badrul ni belajar di kelas yang sama. Dalam kelas tu adalah 2-3 orang pelajar lagi yang selalu ikut si Badrul ni. Dia buat macam geng lah dan Badrul ni lah yang jadi ketua. Dan geng ni lah yang selalunya bully pelajar-pelajar lain. Dan kalau dalam kelas tu, Faiz lah yang paling teruk kena bully. Faiz pun tak tahu kenapa dia yang paling teruk dibuli. Kadang-kadang Badrul ni dia ambil duit poket Faiz, dia rampas duit tu. Kadang-kadang dia ketuk kepala Faiz, kadang-kadang dia sepak, kadang-kadang dia tolak sampai jatuh. Macam-macam lah Faiz ni dah kena. Semua orang dekat kelas tu semua tahu yang Faiz ni dibuli oleh Badrul and the gang lah, Badrul and the gang. Cikgu-cikgu pun tahu tapi semua tak berani nak tolong Faiz. Jadi sepanjang Faiz belajar kat situ, dia hanya mampu bersabar sajalah. Bila Faiz dah habis belajar dekat sekolah menengah tu, Faiz dan juga keluarga dia berpindah ke bandar. Dan dekat bandar tu lah Faiz sambung pelajaran di sebuah kolej. Dan bila dah habis belajar dekat kolej tu, Faiz pun mula bekerja. Bila Faiz ni dah bekerja, dia berpindah ke rumah lain. Dia tak tinggal sekali dengan mak ayah dia dah. Dia tinggal dengan kawan-kawan sekerja dia lah di sebuah rumah bujang. Sejak Faiz ni pindah ke rumah bujang tu bersama dengan kawan-kawan kerja dia, dia dah lama tak balik kampung. Lebih kurang 5 tahun dah dia tak balik kampung. Kalau balik pun mak ayah dia je balik ke rumah nenek tu. Faiz tak balik ke kampung. Tak kira lah hari raya ke cuti apa-apa ke, dia tak balik. Dia lagi selesa raya di situ, di rumah bujang tu bersama dengan member-member dia. Tapi ada 1 tahun tu, mak ayah Faiz ni paksa Faiz untuk balik sebab kesiankan nenek Faiz ni. Dah lama sangat tak jumpa Faiz. Jadi mak ayah Faiz ni paksalah Faiz untuk balik. Jadi Faiz pun belilah tiket bas dan balik ke kampung pada tahun tu. Kemudian tibalah pagi raya. Pagi raya Faiz mandi-mandi bersiap, pakai baju Melayu, lepas tu pakai minyak wangi, lepas tu jamah makanan sikit. Kemudian dia pun berjalan kaki menuju ke masjid dekat kampung tu. Sebab rumah nenek dengan masjid dekat kampung tu memang tak jauh, jalan kaki aja. Faiz turun aja tangga rumah nenek tu, terus boleh dengar suara orang bertakbir di masjid. Faiz pun berjalanlah menuju ke masjid tu beramai-ramai dengan orang kampung. Bila sampai dekat masjid, tengok memang ramai orang dalam masjid tu. Memang meriah lah suasana pagi raya dekat kampung. Bila dah selesai semayang raya tu, Faiz keluar daripada masjid dan berjalan kaki nak pergi balik ke rumah nenek. Masa nak pergi balik ke rumah nenek tu lah, tiba-tiba bahu Faiz ni ditepuk daripada belakang. Masa tu Faiz betul-betul ada dekat depan simpang rumah nenek dia. Faiz ni terkejut lah tiba-tiba ada orang tepuk daripada belakang macam tu. Lepas tu dia berpaling lah, tengoklah dekat belakang. Masa tu Faiz tengok dekat belakang dia ada seorang lelaki memakai jubah berwarna hijau sedang senyum ke arah Faiz. Faiz kenal orang tu. Orang tu adalah Badrul. Badrul yang dulunya masa sekolah menengah selalu bully dia dalam kelas. Masa tu terdetik lah dalam hati Faiz ni, dia ni nak apa lagi, nak bully aku lagi ke, dalam hati dia lah. Sebab Faiz ni masih ada rasa takut dan rasa trauma sebab dia banyak sangat dibuli masa sekolah dulu. Tapi bila Faiz tengok balik air muka Badrul ni dan cara Badrul ni berpakaian, terdetik pula dalam hati dia, mungkin dia ni dah berubah, tak macam dulu. Jadi dia orang ni pun bersembang lah, banyak benda lah yang dia orang ni sembang. Lepas sekolah buat apa, sambung belajar dekat mana, sekarang ni kerja apa, dah kahwin ke, benda-benda macam tu lah. Masa Faiz dengan Badrul ni sedang berbual, sedang bersembang, Faiz terperasan ada 2-3 orang budak lelaki
sedang lalu dekat dengan simpang rumah nenek tu. Budak-budak yang lalu tu memandang Faiz dengan Badrul ni dengan pandangan yang pelik. Bila Faiz tengok ke arah budak-budak tu terus lari. Bila Faiz tengok balik ke arah Badrul, Faiz tengok Badrul ni dah menangis. Jadi Faiz ni tanyalah Badrul, kenapa ni kau menangis tiba-tiba ni? Lepas tu Badrul mulalah bercakap. Dia menangis sambil dia bercakap, sebenarnya aku nak minta maaf dengan kau, dia cakap. Sebab dulu aku ni banyak sangat bully kau. Faiz, aku minta maaf. Tolonglah maafkan aku. Aku banyak sangat salah dengan kau. Bila dengar Badrul cakap macam tu, Faiz ni dia diam sekejap. Sebab dia rasa macam terharu lah. Betul-betul dah berubah lah dia ni. Lepas tu Faiz ni cakap lah, tak apa, kau jangan risau. Aku dah lama maafkan kau. Benda-benda tu semua benda dah lepas. Dah lama. Dah jadi cerita lama. Bila dengar Faiz dah maafkan dia, Badrul ni tersenyum. Tapi dia masih lagi menangis. Menangis sambil tersenyum. Kemudian dia minta diri dan berlalu pergi daripada situ. Keesokan harinya, ramailah orang datang beraya di rumah nenek Faiz ni. Ada saudara mara, sepupu-sepupu Faiz, dan ada juga kawan-kawan dulu, kawan-kawan lama masa di sekolah dulu, datang beraya di rumah nenek Faiz. Jadi Faiz ni seronok lah bila dah lama tak jumpa kawan-kawan sekolah dia. Bersembang lah, rindu zaman sekolah dulu. Dia imbau balik apa yang dah jadi masa sekolah dulu. Masa dia orang bersembang tu, adalah timbul topik Faiz ni selalu dibuli oleh Badrul. Masa tu lah Faiz ni cerita dekat member dia, semalam lepas sembahyang raya tu, nak balik ke rumah, nak balik ke sini, aku ada jumpa Badrul. Dia minta maaf dengan aku. Dia cerita macam tu lah. Si member Faiz ni tercengang lah bila dengar macam tu. Lepas tu Faiz tanyalah, kau ni dah kenapa? Lepas tu member Faiz ni pula bagi tahu, kau ni biar betul. Badrul mana ada dah 3 tahun dah meninggal aksiden motor. Mula-mula Faiz tak percaya. Kau ni boleh pula bergurau macam tu. Kalau si Badrul dah mati, aku bercakap dengan siapa pagi semalam? Lepas tu kawan Faiz ni bagilah cadangan. Macam ni, jom naik motor dengan aku, kita pergi ke kubur. Aku tunjuk dekat kau kubur si Badrul tu. Lepas tu si Faiz ni ikutlah kawan dia pergi ke kubur. Dan bila kawan dia tunjuk kubur Badrul, si Faiz ni bacalah nama yang ada dekat batu nisan tu. Memang betul nama Badrul. Masa tu barulah Faiz ni teringat, masa dia duduk bersembang dengan Badrul di simpang rumah nenek tu, ada 2-3 orang budak lelaki berjalan kaki melintas depan simpang rumah nenek tu. Dan budak-budak tu pandang pelik dekat dia kan. Mungkin budak-budak tu tengok dia ni bercakap seorang-seorang pada masa tu. Kisah kedua ni terjadi di sebuah hutan di negara Jepun. Hutan tu diberi nama Aokigahara. Hutan ni terletak hampir dengan Gunung Fuji. Dia berada di kaki gunung. Hutan ni terkenal sebab ramai orang yang memilih hutan ni sebagai lokasi untuk bunuh diri. Memang ramai dah orang mati dekat hutan tu. Dan memang dah banyak mayat yang dibawa keluar daripada hutan tu. Kisah ni terjadi kepada 3 orang pelancong yang datang ke Jepun untuk mengembara. Lokasi yang menjadi pilihan 3 orang pelancong ni adalah hutan Aokigahara. Diorang bercadang nak berkemah dalam hutan tu. Bila 3 orang pelancong ni sampai ke Jepun, diorang ni carilah pemandu pelancong yang boleh diorang upah untuk bawa ke dalam hutan tu, tunjukkan jalan dalam hutan tu dan berkemah sekali dengan diorang. Tapi tak ada siapa yang sanggup. Walaupun 3 orang pelancong ni tak jumpa orang yang sanggup jadi pemandu pelancong tu, diorang ni bernekat. Kita pergi juga, macam mana pun kena pergi juga dalam hutan tu. Diorang bertiga ni stay lah dulu dekat hotel. Keesokan paginya, awal pagi, diorang bertiga ni terus naik teksi dan pergilah ke arah hutan Aokigahara yang ada dekat Gunung Fuji tu, dekat bawah Gunung Fuji. Masa tu diorang ni dah bawa segala kelengkapan lah, beg, lepas tu ada kemah seorang satu, barang-barang nak makan, nak minum, semua ada lah. Diorang galas beg lah seorang satu. Memang dah ready untuk pergi camping dekat dalam hutan tu. Bila diorang sampai depan hutan tu, diorang ni tengok ada seorang ranger hutan ni. Sebab tengok daripada pakaian dia, memang macam ranger hutan. Dan ranger tu pun bawa beg galas juga, seolah-olah sedang bersedia untuk berkemah. Bila ranger tu nampak ada pelancong ni 3 orang datang, ranger tu pun tegur lah, nak berkemah dalam ni ke? Lepas tu dia pun offer lah diri dia, saya pun nak masuk ke dalam ni, jomlah kita masuk sama-sama. Yang 3 orang pelancong ni bila dengar ranger tu offer macam tu, nak masuk bersama-sama dengan dia orang, nak berkemah sama-sama, memang seronok lah.
Diorang ni terus setuju. Mula-mula diorang ni masuk, semuanya normal. Ranger hutan tu berjalan paling depan. Dia yang tunjukkan arah. Dan 3 orang lagi follow di belakang. Masa tu semua normal. Diorang ni boleh bergurau, ketawa masa nak masuk tu. Dan pada masa tu hutan tu meriah dengan bunyi-bunyi haiwan. Bunyi burung, bunyi serangga. Meriahlah dekat dalam hutan tu. Tapi bila diorang ni sampai dekat satu kawasan dalam hutan tu, keadaan sekeliling serta-merta berubah. Keadaan sekeliling menjadi sunyi. Tak ada lagi bunyi haiwan, bunyi serangga, bunyi burung. Tiba-tiba kawasan tu menjadi sunyi. 3 orang pelancong ni rasa pelik lah. Diorang ni rasa seolah-olah diorang ni dah melangkah masuk ke alam lain. Tak lama lepas tu, sampailah diorang ni dekat satu kawasan lapang dalam hutan tu. Ranger tu pun tunjukkanlah tapak yang sesuai untuk didirikan kemah. Lepas tu diorang ni tanpa membuang masa, letaklah barang-barang dan duduk rehat dekat situ dulu. Bila dah hilang penat, barulah diorang ni pasang kemah dan sediakan kelengkapan yang lain. Sedar tak sedar, hari dah senja. Masa tu semua dah siap. Kemah dah siap dan diorang dah nyalakan unggun api masa tu. Masa tu diorang ni duduklah di keliling unggun api tu dan keluarkan makanan masing-masing dan makan. Masa tu baru diorang ni teringat dekat ranger tu. Diorang sebenarnya nak pelawa ranger tu untuk makan sekali. Tapi bila diorang tengok, ranger tu dah tak ada, barang-barang dia pun tak ada. Tapi bila diorang fikir balik, mungkin ranger tu berkemah dekat tempat lain. Bila hari dah malam, 3 orang pelancong ni masuklah ke kemah masing-masing dan tidur. Sebab diorang ni memang dah cukup letih lah. Berjalan daripada pagi, awal pagi, sampailah ke petang, baru sampai ke tapak perkemahan tu. Pada jam 2 pagi, salah seorang daripada 3 orang pelancong tu terbangun daripada tidur. Sebab dia rasa nak terkencing. Jadi dia pun bukalah kemah dia, keluar dan pergilah ke arah satu pokok ni untuk dia kencing. Masa dia kencing tu, tiba-tiba dia terperasan dekat bawah pokok tu ada satu beg yang berwarna hijau. Beg tu sama macam beg ranger hutan yang bawa dia orang masuk siang hari tadi. Jadi bila dia tengok betul-betul, dia tengok, ni sama macam beg ranger tu. Tapi bila dia tengok betul-betul, bukan ni. Sebab beg tu dah nampak buruk dan dah ada lumut pada beg tu. Tak jauh daripada beg tu, pelancong yang sedang kencing ni nampak ada satu rangka manusia yang lengkap berpakaian. Dan pakaian yang dipakai oleh rangka tu sama dengan pakaian ranger yang membawa dia orang ni masuk ke dalam hutan pada siang hari tadi. Bila pelancong tu nampak aja rangka tu, dia terundur ke belakang. Kemudian dia terjatuh dan terduduk. Sebab dia terkejut dan dia takut pada masa tu. Dan pada masa dia terduduk tu lah, daripada belakang pokok ni keluar seorang lelaki berdiri tegak dekat tepi pokok. Lelaki tu tak lain tak bukan adalah ranger hutan yang membawa dia orang ni masuk pada siang hari tadi. Ranger tu tersenyum aja bila tengok pelancong tu terduduk macam tu. Lepas tu ranger hutan tu cakap, "Aku dah lama ada kat sini." Dia cakap sambil tersenyum. Lepas tu dia hilang, gaib depan mata pelancong tu. Bila dah nampak perkara macam tu, pelancong ni bangun dan berlari ke kemah kawan dia. Dia kejut 2 orang ni. Dia kejutkan member dia yang 2 orang ni tengah tidur ni. Dia kejutkan dia dan dia cerita apa yang dia nampak. Masa dia kencing, dia nampak ada beg, lepas tu nampak ada rangka. Lepas tu rangka tu dia nampak pakai baju sama macam ranger tadi. Lepas tu ranger tu keluar daripada belakang pokok. Dia cerita semualah. Dan ranger tu hilang. Kawan dia yang 2 orang ni memang tak percayalah mula-mula. Tapi pelancong yang nampak tadi ni, nampak rangka tu, tarik tangan member dia ni, ajak pergi dekat pokok tu dan tengok. Bila dia orang tengok, memang betul lah, rangka tu berpakaian sama macam ranger hutan siang tadi. Masa dia orang bertiga sedang tengok rangka tu, dia orang terdengar dekat belakang pokok ada bunyi orang sedang berjalan. Bila dah dengar macam tu, dia orang bertiga ni terus lari, tinggalkan semua kemah, barang-barang semua ditinggal dekat situ. Dia orang lari ikut trek yang dia orang masuk siang tadi. Bayangkanlah masa tu pukul 2 pagi lebih. Yang 3 orang pelancong ni masa tu berada dekat tapak perkemahan tu, sedang berlari nak keluar daripada hutan tu. Tak tahu berapa jam dia orang berlari dalam keadaan gelap tu. Tapi akhirnya dia orang ni berjaya juga keluar daripada hutan tu. Bila dah berjaya keluar daripada hutan tu, dia orang bertiga ni carilah bantuan. Cari rumah-rumah orang yang mana ada tinggal dekat dengan hutan tu. Dia orang minta bantuan supaya call polis. Jadi pada siang harinya, polis pun datanglah ambil keterangan 3 orang pelancong ni, tanya apa yang dah jadi.
Dan pihak polis minta tolong tunjukkan di mana mayat tu yang dia orang nampak tu. Bila pihak polis masuk, memang betul ada mayat dekat bawah pokok tu. Dan mayat tu memang dipercayai adalah seorang ranger hutan. Tak tahu bunuh diri ke ataupun mati mengejut ke, tak tahulah. Dan mayat ranger hutan tu berjaya dibawa keluar. Itulah kali terakhir 3 orang pelancong tu pergi ke hutan Aokigahara. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.